Selamat sejahtera. Kita berada di minggu ke-8 dan kita berada di lesson 5. Sebelum kita meneruskan lesson 5, beberapa perkara saya perlu pesankan. Nombor 1, setiap Rabu 7.30 merupakan masa kuliah kita. Sebelum 7.30, saya dah uploadkan PPT dengan YouTube sekali. So, ambil masa itu dan terus selesaikan kuliah kita. Dan turunkan tanda tangan kamu di Google Classroom. So, kamu selesai. Dan sekiranya kamu ada masalah, terus tulis masalah itu sebelum kelas terusnya. Okay, please. Jangan delaykan. Kalau tidak, susah. Sehingga kini saya belum dapat banyak soalan daripada kamu dan saya andaikan kamu faham semua benda. Dan itu agak menakutkan kerana apabila saya mengandaikan kamu faham semua dan tiba-tiba apabila sampai ke ujian akhir, banyak masalah, makanya kamu susah, saya pun susah. Kerana ujian kali ini adalah ujian take home atau take home exam dan open book exam. Kamu akan diberikan beberapa jam, mungkin 5 jam katakanlah contohnya. Kamu diberikan 5 jam untuk selesaikan semua soalan. Dan kamu dibenarkan mengambil pelbagai bahan daripada internet ke, daripada buku teks ke, mana-mana. Kamu boleh ambil semua segala bahan bersama anda untuk selesaikan masalah dalam ujian. Walau bagaimanapun, ujian itu bukan semudah yang straightforward atau direct. Semua soalan ujian itu lebih menuju kepada aplikasi atau pemerhatian. Seandainya kamu ada segala bahan dan kamu tidak tahunya konsep untuk aplikasinya, kamu susah menjawab. So, jangan sila ikut kuliah dari semasa ke semasa dan jangan delay. Ada soalan, ada masalah, terus tanya. Dan PPT itu ditulis dalam bahasa Melayu. Baca PPT, dengar YouTube dan buat nota sekiranya tak faham. Dan buku teks andai perlu kamu boleh baca, tetapi saya dah rumuskan apa yang penting daripada buku teks ke dalam PPT. Dan seandainya kamu tak faham PPT, dengan bantuan daripada YouTube kamu tak faham lagi, boleh rujuk kepada buku teks. Kalau rujuk kepada buku teks pun tak reti, tanya soalan. Okay, jangan tak tanya soalan. Dan sampai ke sekarang beberapa minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas, kehadiran kamu belum lagi lengkap. Dan saya sangat risau. Sama ada kamu dah baca tapi tidak turunkan tanda tangan, ataupun kamu belum baca. Dan sekiranya kamu ada masalah internet, kamu harusnya memberitahu saya secepat mungkin. Dan kita boleh buat alternatif caranya untuk selesaikan masalah yang kamu tak ada internet. Tapi jangan diam. Dan lesson 5 ni adalah agak pendek. Okey, kita ulang kajikan apa yang sebelumnya. Dalam lesson 3 atau lesson 4, kita telah menandaikan bahawa chest kita adalah kotak, pelvis kita adalah kotak dan kepala kita adalah kotak. Okey? Dan apabila sesuatu bahagian badan telah dikotakkan, makanya dia mempunyai sekurang-kurangnya 6 permukaan. Forward, backward, right side, left side, place high, place low. 6 permukaan ini mempunyai hadapan yang berbeza. Dan bab ini adalah facing. So, apabila satu pelvis, kita ambil kepala lah. Apabila satu kepala menonton anda, so this head atau kepala ni, mukanya menghadap ke forward. Telinga kanannya menghadap kepada right side. Telinga kirinya menghadap ke left side. Atas kepalanya menghadap ke place high dan bawah kepalanya menghadap ke place low. Dan sama juga belakang menghadap ke backward. Okay? Makanya setiap bahagian badan kita ada hadapan permukaan yang sangat berbeza. Untuk menunjukkan depan, kanan, belakang
dan kiri satu kepala, kita ada caranya untuk tulis di atas kop. Ini kepala. So, simbol kepala. Dan kita kotakkan dia, boxkan dia. Dan kita bayangkan muka dia berada melihat ke atas. Okey, sini rambut. Melihat daripada atas. So, muka melihat ke atas. Dan kita buat placing di sini. So, apabila satu tick mark di depan, maka ni menunjukkan forward. Apabila tick mark di sini, maka ni menunjuk kepada right side. Belakang, backward. Dan sini, left side. Okay? So, ini adalah permukaannya. Makanya, apabila saya forward middle level, bermaksudnya muka merujuk kepada muka forward middle level. Dan contoh lagi, muka melihat kepada forward high. Muka menghadap ke forward middle. Muka menghadap ke forward high. Does it make sense to you? So, the face is facing forward middle. The face is facing forward high. Muka menghadap forward middle. Muka menghadap forward high. Does it make sense to you? Sekiranya saya tukarkan tick mark ini, dan saya meletak di right side kita. Right side kita. Right side melakukan forward middle. So, right side, forward middle. Does it make sense to you? Right side, kotaknya, right side, forward middle. Same thing. If I'm doing this, right side of the surface, permukaan di right side, forward, high. Forward, high. Does it make sense to you? Forward, right side, and forward, high. So, I hope that you understand. So, right side of the face, the right side of the head, forward middle. Dia sama dengan Does it make sense to you? Kepala, pivot atau turn 45 darjah, turn to the left. So, dua-duanya melakukan pergerakan yang sama tetapi dengan cara yang berbeza. Ini menggunakan cara turning. Ini menggunakan cara facing. Right side, face forward middle. Kepala, turn 45 darjah, suku turn to the left. Same thing. Muka menghadap ke forward high. Muka menghadap ke forward high. Ia sama dengan muka menghadap ke forward high sama dengan kepala tilt backward high. Kedua-dua adalah pergerakan yang sama, tetapi satunya menggunakan cara face untuk menentukan arah dan aras, satunya menggunakan kepala dan menggunakan tilt. So this is facing, this is turning, this is facing, this is tilting.
Dua ni adalah gerak yang sama. Dua ni adalah gerak yang sama. Is it make sense to you? Mungkin kamu akan keliru bila menggunakan kotak dan bila tidak menggunakan kotak. Apabila kamu menggunakan kotak, dia akan datangnya sekali bersama dengan tick mark. Kalau tak ada tick mark, kotak itu tidak mendatangkan segala makna. Okay? So, ada tick mark, baru kita tahunya bahawa kamu merujuk kepada permukaan apa apabila kamu dikotakkan kepala. Apabila dikotakkan, kita tahunya 4 permukaan yang kamu, mana arah yang kamu akan rujukkan, mana permukaan yang kamu nak rujukkan. So, selalunya kalau ada kotak bersama dengan tick mark, kita menggunakan untuk facing, menghadap. Dan apabila kita menggunakan tilting atau kita menggunakan turning, kita menggunakan simbol kepala tanpa ada kotak. Kerana dia merujuk kepada atas dan bawah. Dia merujukkan kepada paksi yang langit dengan bumi. Okay, sama ada turning or tilting. So, dia tidak kena mendengar dengan facing. Okay. So, this is the two different. Menggunakan facing, harusnya ada tick mark bersama yang kotak. Apabila merujuk kepada tilting dan turning, tak perlu ada kotak. Di dalam silibus anda, kamu hanya perlu belajar facing atau penghadapan di bahagian kepala dan tapak tangan saja. So, torso tak ada, chest tak ada, pelvis tak ada. So, remember the facing for your syllabus is only for the head and the palm. Now, we'll go to the palm. Kita akan berkongsi tentang tapak tangan. Saya percayai bahawa kamu telah belajar palm facing atau penghadapan tapak tangan dalam laban notasi 1. But kita akan mengulang kaji sekali lagi. So, apabila kamu angkatkan tangan kamu, put on, and kamu bayangkan bahawa tapak ada satu titik. Dan titik ini dianggap sebagai fixed end. Dan seperti Iron Man, fixed end, dan kamu ada, bayangkan kamu ada satu laser yang boleh keluar daripada tapak titik ini. So, hujung sekali di sana adalah free end. So, bayangkan sini adalah fixed end, ini adalah free end. Yang topinya adalah free end. So, this is the thing. So, what am I doing? My palm is facing forward middle. My palm is facing place high. My palm is facing place low. Does it make sense to you? So, if I make an arm gesture, so this is right arm, forward middle level. Dan saya tambah tapak tangan. Ini simbol tapak tangan. Arm gesture, right arm gesture forward middle. Right palm facing forward middle. Remember, kita sila ingatkan bahawa macam mana nak jelaskan satu gerak. Body parts, verb, kata kerja, lever, dan direction and lever. So, right arm, gesture forward middle. Right palm, facing. Ini adalah kata kerja dah, menghadap adalah satu kata kerja. Facing forward middle. So, right arm, gesture forward middle. Right palm facing forward middle. Does it make sense to you? So, what is this movement for? This is a typical movement for stop. Berhenti. Di dalam slide B4/4, sila buat exercise sendiri bahawa macam mana kamu buat tangan gesture tentang kenapa, tak nak, and sila serah kepada saya. So, how do you notate this? Okay, use this palm. So, sebagai contohnya, serah kepada saya. Palm facing, place high. Okay, so this is palm facing. Di dalam buku, ada thumb facing. Thumb facing. Iaitu di manakah ibu jari menunjuk. But sila ignorekan benda itu kerana saya takut kamu menjadi lebih bengong. So, di dalam facing itu hanya 2 bahagian badan saja, iaitu kepala dan palm facing. Subtopik seterusnya adalah shifting.
shifting, iaitu mengalih. Dalam laban notasi, shifting mempunyai definisi yang tertentu. Dan kamu boleh dapatkan di muka surat 56. So basically shifting is kamu unit kotak itu dibawa dalam satu garisan lurus, sama ada kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau atas ke bawah. Dia bergerak secara garisan lurus. Sebagai contohnya, where is it? Kepala shift to right and left. Yang gerakan ini adalah selalu kita jumpa dalam tari klasikal India. Shift. Saya tak dapat buat. Apabila saya buat ni, macam ni. Tilt. So, yep. But I can do shifting forward and back. Shifting forward and back. I cannot do left and right. Okay. So, satu kotak sebagai satu unit bergerak di atas satu garisan lurus, sama ada menegak, mendata atau dia pun mendata atau menegak apabila dia berada di sini. Does it make sense to you? Sama juga, chest boleh shift. Shift to left and right. Okay. So untuk buat pergerakan ni, some of the jazz dancer sangat-sangat jelas. So they will shift left and right. Of course, kerana kita ada tulang belakang yang menghubung kaitkan semua, so macam mana kita shift tu, mungkin yang bawah terpengaruh. Tetapi bagi teknik isolation, bagi sesetengah tari penari yang bagus, isolationnya, mungkin kamu boleh lihat keadaan macam ni. Shift. Okay, shift. Same thing, the pelvis also can shift. Shift forward, backward, shift left and right. Dan cara untuk tulis adalah sama dengan. So, kepala, shift. Kepala, shift forward. Backward. Kepala, shift backward. Sorry, not good handwriting. Okay, is it make sense to you? Shift. So, shift is another word, kata kerja. Bahasa Melayu mengalir kot, but kalau boleh jangan pakai bahasa Melayu dalam konteks ini. Okay, shift adalah agak pendek kandungannya. Dalam silibus kita hanya merujuk kepada kepala saja. Okay, shift forward, backward, shift left and right. Janji, definisi adalah satu kotak digerak dalam satu garisan lurus. That is shift. So, ada beberapa contoh di dalam buku teks, kamu boleh cubakan. So, I think that's it for lesson 5. So, if you have any problem, sila tulis di dalam Google Classroom. Okay, itu saja. Saya pesan sekali lagi, sekiranya kamu ada masalah, sila kemukakan di dalam Google Classroom. Dan sekiranya kamu ada apa cadangan, ni kali ketiga kita buat YouTube, saya buat YouTube. Dan sekiranya kamu rasa ini tidak berhasil dan kamu rasa perlu pakai live atau cara apa-apa, sila kemukakan dan we will try to get paling best untuk berdua kita. Dan minggu ini saya akan edarkan satu tugasan minggu ke-8. Sila baca instruction atau arahan kerja di dalam Google Classroom dan sekiranya tidak fahamnya, sila kemukakan soalan kamu di Google Classroom dan sama juga kamu akan diberikan 2 minggu untuk selesaikan assignment itu. So, yes, take care and keep safe. Thank you. Okey, mula daripada kuliah ini, saya cuba memperkenalkan beberapa perkara di luar daripada notasi tari yang saya rasa kamu harus tahu sebagai seorang pelajar seni persembahan. Dan hari ini, kita akan kongsi apa itu Kaki Seni. Kaki Seni merupakan satu NGO yang telah ditubuhkan pada akhir 90-an dan sangat berjasa dalam perkembangan seni di tempatan. So, kalau kamu nak tahu lebih lanjut, sila pergi ke kakiseni.org untuk mengetahui sejarah dan siapa mereka. Dan kalau kita lihat our initiative, mereka telah banyak menganjurkan kegiatan-kegiatan untuk membangunkan seni persembahan tempatan. Dan salah satunya
adalah Both Cameronian Arts Awards. Kalau kita lihat kepada logo ini, anugerah ini telah dianjurkan 17 kali. Dan kenapa dikenal sebagai Both Cameronian Arts Award? Kerana dia mendapat tajaan daripada Bohti dari Cameron Highlands. Yes. So, kita pergi ke nominees dan recipient. Kalau kita melihat kepada senarai ini, kita boleh ketahui bahawanya anugerah pertama dianjur pada 2002 dan sampai ke 2009 dia berhenti kejap. 2-3 tahun ni dihentikan kerana kekurangan dana, and then mereka teruskan 2012 sehingga ke 2019. So tahun ni dengan pandemik, kita tak tahu lagi sama ada dia akan meneruskan anugerah ini. Kita klikkan sebagai satu contoh tahun lepas. Okey, di bawah anugerah ini ada beberapa kategori. Dance, music, theater, dan musical theater. Okey, ada satu lagi kategori dinamakan kategori junior yang untuk kanak-kanak sahaja. Tapi dia tidak disenarai di sini. So, kita kembali kepada kategori tari. Di bawah kategori tari, ada beberapa anugerah. Best Feature Performer, Best Group Performance, Best Choreographer in a Full-Length Work, Best Lighting Design, Best Set Design, Best Costume Design, Styling and Makeup, Best Music and Sound Design, and Best Multimedia Design. So, dan anugerah-anugerah ini mungkin akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan dan kualiti persembahan tahun semasa. Kita ambil contoh, Best Feature Performance. Di dalam anugerah ini, ada 3 orang dicalonkan, Rensin, Imran dan Raymond. Dan antara 3 orang ni, Lee Rensing adalah pemenangnya. So, this is how we know about the recipient dengan nominees. So, I want you to go through the list. Sila baca senarai tersebut dan lihat atau kenal siapa mereka dan tanya sendiri, pernahkah kamu jumpa mereka? Pernahkah kamu melihat persembahan-persembahan ini? Seandai satu pun tak pernah kamu lihat atau tonton persembahan mereka, maka pengetahuan anda sebagai seorang pelajar seni tari agak kuranglah. Kerana kamu lose connection dengan, kamu tak ada connection dengan practitioners di industri tari. So, please know them. Okay? Dan kita backspace. Dan kita backspace lagi. Saya ingin memperkenalkan kamu siapa judge-nya. So, ni untuk music, ni untuk, music banyak orang, ni untuk tari. Tari, kita ada siapa panelnya? Ala, Chong Wan Ching, Fu Chi Wei, Kenny Shin, Ratimala, dan Yunus daripada Asmara. So, again, do you know them? Adakah kamu kenal mereka? Because mereka adalah pengamal-pengamal tari yang sangat aktif. So, dan panel untuk tari ini akan berubah dari semasa ke semasa. Saya sendiri pernah berkhidmat sebagai panel penilai selama 6 tahun sebelum saya berpindah daripada UM ke UPSI. So, please know them. Backspace. Sorry, line slow. So, back to nominees and recipient. So, kalau boleh, sila baca atau just go through senarai-senarai di sini supaya kamu tahunya siapa sebenarnya orang-orang yang aktif di dalam industri seni kita dan buka luas lagi untuk industri ini. Dan saya berharap satu hari nanti kamu akan disenarai di bawah senarai ini. Sekian, terima kasih.